Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin untuk semua kawan-kawan yang mengenali saya, khususnya kawan-kawan Malaysia yang berada di Jeddah, di Makkah, di Madinatul Munawwarah dan juga di lain-lain tempat seperti di Riyadh, Jubail, Dammam, Abha, dan sebagainya. Kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mungkin juga ada yang di sana tak pernah mengenali saya. Nama saya Husam. Saya adalah pengasas dan tuan punya kedai Asia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kedai Asia adalah merupakan sebuah entiti yang telah diperbadankan dan diasaskan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan jenama kedai Asia ini telah didaftarkan di bawah My IPO sebagai harta intelek atau intellectual property khusus hanya untuk syarikat Husam Waqsa Sdn Bhd. Bukan setakat itu, kedai Asia juga didaftarkan di Arab Saudi di bawah jenama syarikat kepunyaan saya itu, Husam Waqsa Sdn Bhd. Maka sebagai merujuk kepada dua perkara asas ini, kedai Asia adalah hak milik saya secara mutlak dan tiada sesiapa pun mempunyai hak ke atas jenama ini dan seluruh konsep entiti perniagaan ini. Kerana kedai Asia bukan TM tetapi R sebagai register, didaftarkan bukan sekadar jenama semata-mata, tetapi konsep perniagaan entiti tersebut, dekor dan semua benda yang berkaitan terhadap jenama ini, dan tiada sesiapa pun berhak untuk claim terhadap jenama ini. Saya pasti tak ramai yang kenal saya sebelum ini, kerana sebelum ini saya suka berada di belakang tabir. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, boleh saya nyatakan di sini, sayalah orang yang berada di belakang tabir semenjak 16 tahun dahulu di negara Arab Saudi. Kalau sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan sekiranya pernah atau sudah tinggal di Arab Saudi melebihi 16 tahun, sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan tidak pernah melihat mana-mana jenama daripada Malaysia berada di dalam kedai-kedai di Arab Saudi maupun di pasaraya-pasaraya. Hanya pada tahun selepas itu jenama-jenama tersebut muncul dan berada di rak-rak kedai dan pasaraya di Arab Saudi. Ianya datang daripada usaha sama saya dan rakan sahabat baik saya nama Muhammad Nazir Mustafa Qarah dari Madinatul Munawwarah. Masa tu saya dengan kawan baik saya ni adalah pelajar lagi. Ya, saya masih muda lagi. Saya mulakan perniagaan ini ketika saya masih seorang pelajar. Dan pada ketika itu kami hanya bawa beberapa barang sahaja, iaitu kalau ingat orang lama yang pernah tinggal di Arab Saudi, masa tu ada soya yus, Yo-Gyapsing, jenama yus 1 liter. Dan juga selepas tu muncul produk baru iaitu sos cili live. Saya rasa bersyukur dan saya sendiri secara peribadi rasa sangat gembira, khususnya apabila saya dapat berjumpa dengan rakyat Malaysia dan mereka menceritakan betapa gembiranya mereka apabila dapat lihat produk-produk yang kita idam-idamkan berada dalam pasaran. Ketika itu hanya beberapa produk sahaja. Dan alhamdulillah dengan kerja keras kami sebagai seorang pelajar ketika itu, saya masih belajar dengan modal yang sangat kecil, dengan orang kata resources yang sangat terhad, sikit-sikit bak kata pepatah Melayu, lama-lama jadi bukit. Dari 1-2 barang kami sedikit demi sedikit bawa barang-barang lain. Ketika kami mula perniagaan di Arab Saudi, perundangan untuk mengimport produk makanan adalah sangat mudah. Dari tahun ke tahun kita tahu kerajaan Arab Saudi sentiasa memperkemaskini perundangan mereka. Hari ini untuk membawa masuk produk makanan
ia amat sukar sekali dan melibatkan satu proses yang sangat panjang untuk mendapatkan kelulusan kesihatan. Tapi Alhamdulillah, pada tahun 2016, sebenarnya pada awal tahun 2015, saya dan kawan baik saya Muhammad Nazir Garah mengilhamkan kita perlu membuka sebuah kedai khusus bagi membawa produk-produk daripada Malaysia, dan produk-produk tersebut dapat membantu dan menggembirakan ramai kawan-kawan. Kami ambil masa selama 2 tahun untuk simpan, menabung sikit demi sedikit, sehinggalah kami dapat kumpul modal untuk buka kedai pertama pada tahun 2017. Dalam masa yang sama juga, untuk membuka kedai, kami perlu dapatkan kelulusan daripada kesihatan, ataupun kita panggil dalam ringkasan SFDA, Saudi Food and Drugs Authority, bagi setiap produk yang hendak dibawa. Proses tersebut bukanlah proses yang pendek dan bukan juga proses yang mudah. Dalam masa 2 tahun tersebut, Alhamdulillah, seingat saya, Januari 7 tahun 2017, kami membuka kedai pertama kami. Kecil sangat-sangat, 120 square feet sahaja. Sebesar bilik tidur. Mungkin juga sebesar tandas bagi anda semua. Sangatlah kecil. Tapi Alhamdulillah, Allah permudahkan segala urusan. Kedai Asia pertama ditubuhkan dan dapat dibuka di Al-Aziziyah, berdekatan dengan konsulat kita. Dan daripada situ baru perlahan-lahan saya dan rakan baik saya Muhammad Nazir Garah dapat berkenalan dengan sebahagian daripada tuan-tuan dan perempuan yang pernah menonton. Itu tak penting bagi kami kerana kami adalah orang suka bekerja. Saya suka bekerja. Tak penting untuk orang kenal saya atau orang kenal nama saya. Yang saya pasti dan saya yakin, semua rakyat Malaysia di bumi Hijaz dan juga di Arab Saudi pastinya mengenali kedai Asia. Siapa tak kenal kedai Asia? Betul? Jadi, saya mengambil keputusan hari ini untuk buat video ini atas 2 perkara asas, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis fil hadithu, la yu'minu ahadukum hatta ahabba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan yang perkara kedua yang saya rasa semua orang tahu dan semua orang hafal, qulil haqq walau kana murra. Atas dasar 2 perkara tersebut, saya mengambil keputusan hari ini dan ketika ini. Saya perlu merekodkan video ini dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan khususnya yang berada di bumi Hijaz dan juga di negara Arab Saudi, tolonglah kongsi supaya kita dapat berkenal-kenalan, yang pertama, dan yang kedua, supaya mesej ini dapat sampai ke seluruh rakyat Malaysia di sana. Cerita kedai kecil kami yang pertama di Al-Aziziyah, setelah hampir setahun, daripada 400 jenis barang atau kita panggil 400 SKU telah dapat didaftarkan, meningkat sehingga 600. Kami fikirkan inilah masanya kami patut berpindah ke kedai yang lebih besar. Jadi orang kata just nice, dah dekat-dekat setahun, agreement pun dah nak habis, kita patut cari kedai baru yang lebih besar. Dan sekarang kita berani buka kedai yang lebih besar sebabnya kita dah ada banyak barang yang dapat didaftarkan. Kita berdiak dan kita buat keputusan antara saya dengan partner saya Muhammad Nazir Garah untuk membuka kedai yang mestilah berdekatan dengan komuniti Asia kita. Kalau orang Jeddah mesti tahu, Sarawak adalah namanya kerana Sarawaklah tempat tertumpunya kita semua untuk mendapatkan barang-barang Asia atau barang-barang Oriental. Orang kata nak cari tempe, nak cari tauge, nak cari kicap-kicap, Sarawaklah tempatnya. Dalam proses tersebut, dalam masa yang singkat sebenarnya, hanya
1 atau 2 bulan begitu saja, kami telah didatangi oleh seseorang dengan bantuan Trade Commissioner kita ketika itu, atau singkatannya MATRADE, daripada Konsulat Malaysia di Jeddah, Tuan Haji Khairul Anwar. Ada seorang rakyat Malaysia minta nombor saya, nombor peribadi saya, dan beliau mahu berjumpa dan berkenalan. Dan kami atas dasar tersebut berkenalan. Kemudiannya orang ini pada awalnya saya tak ambil penting. Kami berjumpa lagi dalam 2 kali mesyuarat di Malaysia Business Council. Kebetulan saya pun duduk dalam MBC, kita panggil Malaysia Business Council. Dan kita berjumpa dan beliau ulang balik hasrat beliau. Saya ringkaskan cerita. Orang ini telah datang menyatakan hasrat kepada saya. Beliau pada awalnya ingin membuka franchise, tetapi diakhiri dengan hasrat beliau, janji beliau untuk invest atau membuat pelaburan dalam kedai Asia. Ketika itu, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kami tidak ada apa-apa masalah dan kami gembira dengan keadaan sedia ada. Yelah, dah 16 tahun. Tahun ketika itu baru 14 tahun. Dah 14 tahun saya dengan rakan baik saya Muhammad Nazir Garah jadi partner, jadi rakan kongsi tanpa perlu memohon bantuan siapa-siapa. Berniaga cara budak-budak, berniaga cara orang kecil-kecil, bukan berniaga juta-juta lah, berniaga sikit-sikit. Jadi kami tak pernah terfikir untuk membuat sebarang pinjaman kewangan. Macam saya sebagai orang Malaysia, saya boleh buat pinjaman untuk pembangunan usahawan. Kami tak pernah terfikir. Malah kami tidak pernah terfikir untuk membuka peluang supaya ada investment atau investor masuk. Orang ini, Tuan Haji ini telah menjanjikan kepada kami dan mencadangkan supaya terima beliau, dan beliau akan melabur sebanyak 1 juta di dalam syarikat ataupun dalam entiti perniagaan kedai Asia, kerana beliau sangat sukakan modus perniagaan kedai Asia dan perniagaan ini. Wallahil azim, saya dengan Muhammad Nazir Garah ketika itu kami tidak pernah terfikir benda yang tidak baik, dan kami menerima orang ini dengan baik. Malah perniagaan kami bukannya kecil juga ketika itu. Dengan rela hatinya atas cadangan beliau, kami telah melepaskan 50% share di dalam entiti perniagaan kedai Asia kepada beliau. Tetapi malangnya, saya ringkaskan di sini, setelah beberapa bulan, saya sendiri dan partner saya Muhammad Nazir Mustafa Qarah sebagai entiti yang legit di dalam perundangan Arab Saudi, tuan punya syarikat tersebut tidak pernah melihat duit, malah tidak pernah melihat akaun kami sendiri. Kami tidak tahu sama adakah wujud Saudi Rial 1 juta tersebut ataupun tidak. Setelah 4-5 bulan, saya sendiri dan Muhammad Nazir Garah, saya sendiri rasa something is not right. Dan selepasnya berlakulah apa yang saya fikir hari ini ia sebenarnya telah dirancang dengan baik oleh orang ini. Hari ini orang ini telah dijemput oleh KMR dan juga KRMJ. Saya pun tak tahu apa nama penuh dia, tapi saya yakin Kelab Rakyat Malaysia di Riyadh dan juga Kelab Rakyat Malaysia di Jubil, sebagai ahli panel utama bagi membincangkan kesan-kesan COVID-19 kepada businessman Malaysia yang berada di Arab Saudi, ahli-ahli perniagaan Malaysia di Arab Saudi. Saya ingin ulangi di sini, orang ini adalah orang yang dijemput sebagai panel tersebut.
Dan orang ini juga setelah ditendang saya dan juga Muhammad Nazim Mustafa Qarah, legitimate owner of the company of Kedai Asia International LLC, beliau telah menukar agreement bersama landlord kedai kami di Ar-Rawdah kepada syarikat lain dan menukarkan juga jenama kedai tersebut kepada jenama baru sebagai Asiana Grocer. Saya sangkakan saya adalah mangsa pertama, tetapi setelah saya buat siasatan, saya bukan mangsa pertama. Yang saya tahu dalam pengetahuan saya adalah orang yang ketiga. Orang kedua daripada Pulau Pinang dan orang pertama daripada Perlis. Saya sangkakan saya adalah orang yang terakhir. Tetapi betul, Allah itu maha besar. Setiap hari saya berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bagi rakan-rakan yang mengenali saya, tahu keadaan saya pada tahun lepas, semenjak bulan April sebelum Ramadan hinggalah lewat ini, bagaimanakah keadaan diri saya, sedihnya saya, depresnya saya, dan teruknya perniagaan saya, dan saya kehilangan wang kesemuanya kerana orang ini. Hasil doa saya yakin Allah tunjukkan satu persatu. Rupa-rupanya saya bukanlah orang pertama dan saya juga bukan orang terakhir. Selepas saya, ada lagi orang-orang lain yang telah dipergunakan atau dimanipulasikan oleh orang ini dengan modus operandi yang sama. Mungkin tajuk sahaja berbeza, caranya tetap sama. Orang ini juga telah meyakinkan ramai rakyat Malaysia di Makkah dan Jeddah, khususnya daripada kumpulan rakan-rakan di MJ Bowlers, untuk invest yang kononnya untuk perniagaan entiti Kedai Asia. Saya tahu ada beberapa yang sudah dapat pulangan mereka. Tetapi saya juga tahu ramai yang masih tidak dapat wang mereka seperti yang dijanjikan oleh beliau. Kalau kita kaji balik, teknik ini adalah lebih kurang teknik Ponzi scheme. Pernah dengar saham Pak Mantelo? Pernah dengar saham beli lot hotel di Mekah? Ini lebih kurang saham kedai runcit. Individu yang anda jemput ini malam ini menggunakan modus operandi yang sama, dan saya yakin ini adalah medium untuk dibuat comeback. Kerana saya tahu perniagaan yang beliau curi dan khianati itu, yang telah beliau manipulasikan itu, sangat tenat dan teruk, dan kewangannya sangat berbahaya. Sebelum ini saya hanya senyap dan tidak pernah berkata apa-apa kerana saya cuba untuk menenangkan diri saya. Saya ambil masa hampir setahun. Tetapi setelah saya menulis buat kali pertama di Facebook atau atas nama Husamku, Facebook yang anda tengok ini, dan bercakap secara terbuka, subhanallah, terlalu ramai orang telah menghubungi saya dan menceritakan masalah mereka yang mereka sedang hadapi. Antara mereka juga adalah bekas-bekas tim yang beliau tubuhkan untuk mengkhianati saya dan Muhammad Nazir Garah ketika dalam proses beliau untuk mencuba mengambil alih Kedai Asia dengan kaedah yang beliau gunakan ini. Dan orang itu dan kumpulan tersebut atau tim tersebut sedang menghadapi masalah yang besar di Malaysia kerana mereka mengalami masalah dari segi perundangan, melibatkan kementerian yang terlibat dengan Makis, melibatkan juga Kementerian Kewangan di bawah Akta Amla,
dan juga lain-lain, dan nama mereka disenarai hitamkan kerana orang ini. Mereka yang mengalami masalah tersebut datang berjumpa saya dan menunjukkan semua bukti-bukti tersebut. Saya tahu individu ini juga didokong oleh isterinya yang sangat-sangat taat, sangat-sangat taat dan setia, dan juga berdedikasi serta konsisten. Mereka ini seperti Bonnie and Clyde, dan gabungan mereka berdua tidak akan terhenti untuk melakukan perkara yang sama mengikut kepakaran masing-masing. Sebelum ini saya tahu mereka juga telah menceritakan kepada ramai rakan-rakan ekspatriat kita di Mekah, Jeddah dan sebagainya. Mereka mahu mengambil tindakan undang-undang kepada saya kerana telah memalukan mereka menulis secara terbuka di dalam Facebook. Saya tidak ada masalah dengan perkara tersebut. Dan saya memang menunggu dan bersedia sekiranya mereka mahu saman saya. Dan saya juga tahu implikasi-implikasi perundangan melalui video saya ini. Tetapi sebenarnya sekiranya saya disaman, yang lebih teruk adalah mereka berdua kerana segala pekung mereka serta bukti-bukti akan dibuka secara umum di dalam mahkamah. Saya mengambil inisiatif ini atas dasar dua hadis tadi untuk rakan-rakan di Malaysia untuk memaklumkan bahawa ini adalah sebahagian daripada proses modus operandi mereka bagi mendapatkan pelabur-pelabur dan keyakinan baru kerana kumpulan yang lama sudah habis tarikh luput mereka. Itu perumpamaan yang saya gunakan. Maka mereka memerlukan inventory baru bagi melancarkan kewangan mereka. Dan anda yang bakal menonton program malam ini pada pukul 9 malam, anjuran Kelab Rakyat Malaysia Riyadh dan juga Kelab Rakyat Malaysia Jubail adalah target atau sasaran mereka selepas ini. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga habis. 22 minit, hampir setengah jam. Sekali lagi, saya ingin memohon maaf sekiranya video ini mengguris perasaan sesiapa. Dan saya doakan semoga krisis kita dengan COVID-19 ini akan berlalu tak lama lagi dan kita semua dapat berjumpa dengan keluarga kita sayangi, baik maupun di Arab Saudi dan juga rakan-rakan lain di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa.